Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma asbahna wa amsayna mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilaihin nusyur, la ilaha wa ilaihil masir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Anda bersama lagi dengan saya Ustaz Syahrizan Daud. Nampak macam bersemangat kita pada pagi ni. Saya pun cuba untuk memberikan nada yang bersemangat kepada anda semua. Ada yang kata Ustaz ni cakap laju. Oh, Ustaz ni masuk-masuk terus gear 3 Ustaz Yalah, sebab saya sedar saya kalau masuk gear 1 saya problem. Orang kata orang cakap laju ni bawa kereta pun laju. Minta maaf lah kalau siapa-siapa tiba-tiba saya pergi potong dia kan. Minta maaf lah Memang saya suka cakap laju. Tapi harapnya tuan-tuan faham lah apa yang saya perkatakan. Kasih turun kepala, kasih angguk kepala kalau tuan-tuan faham. Kalau tak faham, tuan-tuan boleh tanya saya dekat Facebook, dekat Instagram, apa sebenarnya maksud Ustaz ni. Minta maaf tuan-tuan kalau saya cakap perlahan nanti idea saya tak sampai. Okey, walaupun saya dah tulis kadang-kadang dia tak sampai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih Puan Maslina alias penerbit kita di IKIM. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang terus support motivasi pagi pada setiap pagi kita dan ulangan pada setiap selepas azan maghrib. Tuan-tuan puan sekalian, mungkin ada yang bangun tidur pagi tadi, mungkin ada benda yang berlaku yang dia tak suka. Mungkin sekarang sewaktu anda driving, ada orang yang tiba-tiba potong ataupun ada orang horn. Mungkin ketika anda beli breakfast, singgah kat kedai nasi lemak tepi jalan, tadi nak beli kuih, tiba ada orang potong queue, buat muka selamba jadi pergi potong kita kan. Padahal kita berdiri dulu, orang tak layan pula, tiba ada orang selamba pergi potong. Ada banyak benda lah tuan-tuan dalam hidup kita yang pasti kadang-kadang kita tidak minat, kita tidak suka berlaku kepada kita. Justru apa dia tuan-tuan yang kita kena buat adalah sabar. Hari ni saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan perempuan semua yang mendengar hari ni supaya kita memperbaiki sikap dan sifat sabar kita. Saya bercakap ni bukan berkata saya orang yang paling sabar, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kerana di antara karakter, ciri orang yang masuk syurga tu tuan-tuan tengok dalam ayat surah Ali Imran, bermula ayat 14, 15, 16, 17 tu, tuan-tuan akan jumpa nanti ada karakter yang Allah sebut tentang ciri-ciri orang yang masuk syurga. Antaranya adalah as-sabirin. Ada banyaklah. Al-qanitin, al-mustaghfirin, as-sabirin, al-munfikin. Ada macam-macam. Cuma yang kita nak sentuh hari ni adalah as-sabirin, iaitu orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ketika kita marah, kita bersabar. Kita boleh balas balik. Kita berhak untuk balas, tapi kita sabar. Ada orang kutuk kita, kita boleh kutuk balik. Kita boleh buat benda yang boleh memuaskan hati kita, tapi kita sabar. Ketika kita dizalimi, ketika kita dianiaya, kita boleh mendoakan buruk kepada orang yang menganiaya kita. Doa orang yang dizalimi itu tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi kita sabar. Kita memilih untuk doa baik berbanding doa buruk. Sabar tuan-tuan. Justru hari ini kita nak bincang. Allah sebut dalam Quran banyak. Ayat 153 surah Al-Baqarah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan banyak ayat. Allah suka pada orang-orang yang sabar. So bila Allah suka, ingat tuan-tuan, maknanya kita boleh buat benda yang lain walaupun Allah benarkan, tetapi kalau kita sabar, Allah lebih suka yang tu. Maka gunakan peluang ketika dizalimi untuk menjadi orang yang sabar dan berdoa, kerana orang yang dizalimi doanya tidak akan ditolak. Maka kita berdoa benda yang baik-baik, sebab ni peluang langit sedang dibuka oleh Allah daripada kita doa buruk kepada orang tu. Orang tu jatuh longkang, sebagai contoh apa kita dapat? Kita hanya dapat kepuasan hati sahaja pada muka. Itu je kita dapat. Dan apa lagi yang kita dapat? Tak dapat apa. Apa kata kita guna peluang daripada kita doa buruk pada orang tu, kita doa baik kepada orang tu. Pernahkah kita ingat ketika Rasulullah pernah bersabar ketika penduduk Taif melemparkan batu dan kayu kepada Nabi SAW sehingga berlumuran darah, berkocak darahnya dalam sepatu, dalam khuf Rasulullah SAW, dalam kasut kulit Nabi, berkocak darah. Kata Zaid bin Harithah yang mengikut Nabi dalam misi ke Taif itu, malaikat menjaga gunung Malakul Jibal dah offer Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk mengangkat Akhbasain, bukit-bukit tinggi sekitar Taif Mekah ni. Tapi Nabi kata apa? Relax brother, tenang. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku sebab mereka tak tahu. Dan ada satu doa Nabi baca, ya Allah, aku berdoa
Wahai malaikat, sabar, relax dulu. Aku berdoa dan aku berharap satu hari nanti agar Allah akan melahirkan satu zuriat daripada sulbi mereka orang Taif ini, iaitu orang-orang yang boleh menyembahmu dan tidak mensyirikkanmu. Sesedari, ini doa Nabi. Nabi memilih untuk bersabar dan berdoa baik kepada orang yang buat zalim kepada Nabi. Hakikatnya dan hasilnya tuan-tuan, apa impaknya? Kalau Nabi doa buruk boleh, tak ada masalah. Malaikat menjaga gunung angkat dah 4 tu orang Taif, mati orang Taif. Tapi Nabi tak pilih macam tu. Nabi tak nak puas hati semata-mata, dan Nabi nak ala penyelesaiannya. Nabi doa baik kepada orang Taif. Mudah-mudahan aku berharap akan lahir daripada mereka nanti satu golongan yang akan menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah, tuan-tuan. Akhirnya lahir keturunan orang Taif. Mereka inilah sebenarnya yang menyebarkan dakwah di sekitar benua India, Bangladesh, Pakistan, yang kita tengok yang ramai orang-orang Islam hari ini sebenarnya datang daripada legasi orang Taif yang pernah didoakan, hasil kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sabar ni ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, iaitu Allah perintahkan kita buat solat ke buat ibadat. Tuan-tuan, kalau tak sabar, lama dah kita berhenti. Orang perempuan sebagai contoh, Allah suruh tutup aurat, pakai tudung. Kalau tak sabar, lama dah buka. Malaysia ni bukan negara sejuk, Malaysia ni panas. Oh, tengoklah. Tak payah pakai tudung time panas lah. Time dia iron tudung tu, tengoklah. Kalau tak sabar, lama dah dicampak tudung tu. Kan, lepas iron satu hal, letak atas katil. Suami pula pergi duduk. Allahu Akbar. Kalau tak sabar, dah lama dah suami tu kena balut dengan tudung jadi kain kapan terus. Tapi kena sabar, dia relax. Kalau kena tak sabar, ya Allah, dia nak pin tudung, dia nak ikat shawl sampai dekat 5 pin. Kalau tak sabar, lama lah dia buka tudung. Nak tengok sabar tak sabar, tengok time dia balik rumah. Kadang-kadang tak sampai rumah lagi, mentang-mentang kereta tu ada tinted, kita ambil je dia daripada office. Allah, dia punya buka tudung, leganya lah. Kan, nak katanya punyalah dia bersabar. Walaupun panas ke apa ke, tak apa, Allah wajibkan aku pakai tudung. Sabar dan taat bukan senang, tuan-tuan. Kita semayang, imam baca panjang. Kalau tak sabar, lama dah kita pergi kat imam. Imam, pendek sikit. Tapi tak, kita sabar. Sabar je lah dalam hati. Imam baca panjang. Imam pula janganlah take for granted. Tahulah baca sedap, suara sedap, hafal Quran. Time semain Jumaat ke time bila-bila yang tak sesuai, maka tak perlulah panjangkan bacaan. Tambah pula ni sekarang ni musim-musim virus ni kan. So pendekkanlah bacaan. Tak kira solat fardu yang biasa ke atau solat Jumaat ke, pendekkan bacaan sebab kita nak kurangkan masa untuk berhimpun ramai-ramai itu kan. So kita bersabar dalam ketaatan ni benda-benda penting. Nak semayang, nak buat taat, betul lagi orang pergi haji umrah, ya Allah, kalau tak sabar nak menjadi orang yang taat bukan senang. Ya, kita boleh nak marah orang suka hati, kita boleh buat macam-macam benda yang nak puaskan hati kita lah. Okey, dan yang kedua, sabar sabar dalam meninggalkan dosa. Ini pun sama. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara-perkara haram. Tuan-tuan, hidup kita dikelilingi dengan banyak benda-benda yang kita sebenarnya nak buat benda jahat ni lagi seronok, lagi senang sebenarnya, lagi sedap nak buat. Tapi kerana kita ada kesabaran itu, maka kita tak buat. Kawasan saya di kawasan Kota Damansara, tuan-tuan dan puan, pusat refleksologi yang memang ada pusat refleksologi, pusat urut dan sebagainya, yang memang urut kaki refleksologi tapi kadang benda ni dah jadi satu gurauan di media sosial, di mana-mana. Pusat urut ni memang sebenarnya pusat pelacuran, namanya refleksologi kan, logo tapak kaki kat luar. Dah ini benda dah jadi biasa. Even saya tengok dalam program TV pun orang mempermainkan benda ni. Yang biasa pergi pusat urut dah jadi satu macam benda macam seronok pergi pusat urut, sedangkan tu adalah pusat pelacuran, pusat orang melakukan dosa kadang-kadang. Yang elok-elok ada. So siapa yang nak pusat refleksologi, tolong tengok mana yang betul-betul elok. Bagi yang lelaki, tolong urut ataupun berurutlah dengan orang-orang lelaki. Yang perempuan, carilah orang perempuan. Kalau boleh dibataskan aurat semua sekali, tolong jaga. Sebab kadang-kadang maksiat ni berada di mana-mana, anytime, anywhere, di internet, di mana-mana. Kita seorang-seorang dalam bilik, macam-macam benda kita boleh buat. Kalau kita tidak ada kesabaran, tuan-tuan, dah lama dah kita akan buat maksiat. Justru sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara haram, tuan-tuan. Sebab itu perlu sabar. Dan kita ingat ada orang yang duduk dalam satu gua dulu, dan Riyadhus Salihin Nabi pernah cerita, ketika gua itu tertutup, ketiga-tiga sahabat ini akhirnya tak boleh keluar daripada gua. Akhirnya salah seorang meminta, ya Allah, aku ni sebenarnya boleh berzina, tapi aku tak jadi berzina sebab perempuan ni dia takut kepadamu, maka Allah, aku pun tak jadi berzina, maka aku bertahan untuk tidak melakukan dosa itu. Maka dengan sebab itu Allah bukakan pintu gua itu untuk mereka. Ada 3 orang lah tu nanti kali kita cerita lah. Seorang ni majikan kepada staf, seorang lagi ni anak kepada mak, yang semuanya buat baik. Salah seorangnya orang yang sabar dalam maksiat, dia tak buat dosa, dan akhirnya Allah makbulkan doa dia. Yang ketiga, tuan-tuan, sabar dalam satu ujian atau musibah atau ketentuan Allah. Banyak benda, tuan-tuan, musibah Tuhan bagi, kesusahan, kepayahan. So kita bertenang, bersabar,
Rupanya kepayahan dan musibah itu sebenarnya Allah nak ampun dosa, Allah nak angkat darjat, Allah nak ganti dengan benda yang lebih baik. So bertenang dulu, sabar-sabar dulu. InsyaAllah kita akan temui hikmahnya, kita akan temui jalan keluarnya, InsyaAllah. Dan itulah tajuk kita pada hari ini. Terima kasih kerana ada bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Daud. Nanti kita jumpa lagi. Sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.